Agama didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang diyakini berkuasa ke atas makhluk di dunia dan menjadi pengengang kepada manusia agar melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Malaysia merupakan negara yang unik kerana mempunyai berbagai kaum. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa agama Islam, Buddha dan Hindu merupakan antara agama yang diikuti oleh komuniti di Malaysia. Walaupun Malaysia terdiri dari berbagai kaum, mereka tetap mampu untuk hidup secara aman dan harmoni. Kedatangan Islam di Malaysia bermula sekitar kurun ke-14 Masihi. Hal ini disebabkan oleh penemuan batu bersurat di Terengganu. Setiap penganut agama Islam disebut sebagai Muslim. Kehidupan orang Muslim adalah berpandukan Al-Quran dan Hadis. Aspek pertama agama Islam iaitu dari segi keyakinan tentang Tuhan dan Dewa. Mengucap dua kalimah syahadah adalah penyaksian hasil daripada kekuatan dan kemantapan iman tanpa was-was. Kitab suci atau teks suci. Dalam Islam, kitab suci yang dianugerahkan ialah Al-Quran. Ia diturunkan dengan memiliki 114 surah dan 30 juzuk. Seterusnya, hadis dan sunnah, iaitu merupakan perkara berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dari segi perkara atau perbuatan, sifat serta sirah sebelum dan selepas menjadi Rasul. Moral dan etika, ia berkaitan tentang akhlak, iaitu tingkah laku seseorang berdasarkan kekuatan pegangan agama, dan akidah, iaitu keyakinan terhadap Allah SWT. Konsep kehidupan dan kematian. Dalam Islam, kehidupan di dunia hanyalah sementara, manakala di akhirat adalah kekal selamanya. Seterusnya, aspek keempat iaitu konsep tentang kematian dan kehidupan. Kehidupan di dunia adalah bersifat sementara, manakala kehidupan di akhirat pula adalah bersifat kekal. Oleh itu, umat Islam mestilah melakukan amalan yang diperintah sebagai bekalan di akhirat kelak. Agama Buddha dianut oleh sejumlah kelompok etnik, terutamanya oleh masyarakat Cina di Malaysia. Agama Buddha mempunyai 3 aliran, iaitu aliran Theravada, aliran Mahayana dan aliran Vajrayana, yang memberikan ajaran yang sama, iaitu membebaskan daripada samsara dan mencapai nirvana. Agama Buddha menolak idea tentang entiti ketuhanan yang mencipta atau mengawal alam semesta dan menekankan pada hukum sebab dan akibat, iaitu setiap peristiwa yang terjadi mempunyai sebab-sebabnya. Walau bagaimanapun, agama Buddha melibatkan persembahan dan penghormatan kepada Buddha dan Bodhisattva sebagai guru pembimbing. Agama Buddha juga menekankan pada konsep anicca, iaitu sesuatu dalam alam ini bersifat tidak tetap. Konsep dukkha, iaitu ketidakpuasan terhadap pengalaman yang menyenangkan kerana bersifat sementara. Dan konsep anatta, iaitu doktrin bahawa manusia tiada bahan asas yang kekal yang boleh dipanggil jiwa. Ritual dan upacara yang diadakan oleh penganut agama Buddha ialah pemujaan. Biasanya, penganut akan melakukan upacara penyembahan dan penghormatan kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Selain itu, Vesak adalah perayaan paling penting dalam agama Buddha untuk memperingatkan kelahiran Siddhartha Gautama. Acara memandikan Buddha akan diadakan untuk membersihkan diri dan sucikan fikiran. Seterusnya, meditasi juga merupakan salah satu upacara dalam agama Buddha untuk membantu seseorang mengembangkan kesedaran, ketenangan dan konsentrasi. Kitab suci atau teks suci dalam agama Buddha ialah Tipitaka, iaitu koleksi teks suci tertua dalam agama Buddha. Tipitaka terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu Vinaya Pitaka yang mencatatkan peraturan yang perlu dipatuhi dalam biara, Sutta Pitaka yang mengandungi ajaran Buddha sepanjang hidupnya, dan Abhidhamma Pitaka yang mengandungi huraian falsafah dan lebih mendalam tentang ajaran agama Buddha. Moral dan etika agama Buddha mempunyai 5 etika asas, iaitu larangan membunuh, mencuri, melakukan penipuan seksual, bercakap bohong dan mengambil bahan yang mencerdaskan kesedaran.
Empat kebenaran mulia ialah Tuhan Samudaya Niroha Magga. Aspek dalam kepercayaan agama Buddha ialah konsep tentang kematian dan kehidupan. Ini merupakan aspek penting dalam pemahaman tentang kematian dan kehidupan dalam kalangan penganut Buddha di Malaysia. Penganut Buddha di Malaysia percaya dalam konsep sandaran iaitu kita keakhiran semula. Mereka memahami bahawa tindakan dalam kehidupan ini dapat mempengaruhi nasib mereka di kehidupan seterusnya. Agama seterusnya ialah agama Hindu. Agama Hindu telah ada sejak zaman kuno, dibawa oleh masyarakat India yang datang ke tanah Melayu. Salah satu aspek dalam kepercayaan agama Hindu ialah keyakinan terhadap Tuhan. Pada awalnya, agama Hindu memegang konsep Tuhan yang satu. Namun, kewujudan beberapa dewa-dewi menyebabkan agama ini dianggap aliran politisme. Agama Hindu mempunyai 3 dewa utama iaitu Brahma, dewa pencipta, Vishnu, dewa pelindung, serta Siva, dewa pembinasa. Agama Hindu merangkumi 3 mazhab penting iaitu Saivanisma iaitu penyembahan dewa Siva, Vaishnavisma iaitu pemujaan kepada dewa Vishnu, dan Shaktisma iaitu pemujaan kepada Kali, Dewi Parvati dan Uma. Ritual dan upacara keagamaan dalam agama Hindu memiliki peranan penting dalam memperkuat kepercayaan dan menghubungkan umat dengan Tuhan. Contohnya, Sandhyopasana, Upasana dan Samskara. Upacara Samskara termasuk Garbhadana, upacara penciptaan sang bayi, Pumsavana Samskara, upacara kandungan bulan ketiga, Simantunayana Samskara, upacara kandungan bulan ketujuh, Jatakarma Samskara, upacara bayi lahir, Namakarna Samskara, upacara pemberian nama, Annaprasana Samskara, upacara anak umur 6 bulan, Mundana Samskara, upacara pencukuran rambut, Upanayana Samskara, upacara kelahiran spiritual, Samavadana Samskara, upacara tamat belajar, Vivaha, upacara perkawinan, dan Preda Karma, upacara kematian. Setiap upacara memiliki tujuan dan makna yang berbeda-beda. Aspek ketiga adalah kitab suci agama Hindu. Agama Hindu mempunyai beberapa kitab suci sebagai panduan kehidupan seperti kitab Veda, kitab Bhagavad Gita, Mahabharata dan Ramayana. Kitab Veda dapat dibahagikan kepada 4 dan setiap Veda merangkumi 4 bahagian iaitu Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Brahmana dan Upanishad memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Hindu dengan menjadikan dasar pemikiran dan kehidupan mereka. Manakala kitab Bhagavad Gita, Mahabharata dan Ramayana pula mengajar orang Hindu tentang perkara-perkara yang perlu diamalkan untuk mendapatkan moksa. Dengan itu, kitab suci yang digunakan oleh agama Hindu memainkan peranan penting dalam kehidupannya. Aspek seterusnya ialah moral dan etika agama Hindu yang menekankan perbuatan yang suci dan mulia. Kerangka dasar etika dalam agama Hindu terbagi kepada 2. Yang pertama, etika dasar Yamabrata mempunyai 3 elemen iaitu ansamsa dengan tidak berkelakuan kejam terhadap orang lain. Kedua, sama bermaksud memaafkan kesalahan orang lain selepas mereka berasa insaf. Ketiga adalah priti menghulurkan bantuan kepada masyarakat yang hadapi kesusahan. Etika seterusnya ialah Trikaya Parisuddha yang bermaksud kelakuan suci dan mulia pula terdapat makna cika individu yang berfikiran baik dan suci terhadap orang sekeliling. Seterusnya adalah kelakuan wacika di mana seseorang dianggap tidak mengatakan perkataan yang mengecewakan hati orang lain. Kelakuan terakhir ialah kagika yang difahami tidak melakukan perkara negatif seperti mencuri. Aspek terakhir untuk agama Hindu adalah konsep tentang kematian dan kehidupan. Agama Hindu mempercayai kelahiran manusia dipengaruhi oleh perbuatan yang dilakukan pada hayat dahulu. Tingkah laku setiap individu dalam hayat yang dilalui hendaklah mulia agar individu tersebut berada di kata yang baik untuk kehidupan seterusnya. Kaedah mempertingkatkan pengetahuan setiap agama yang pertama ialah masyarakat mencari tahu tentang agama-agama lain melalui pembacaan dan mempelajari sumber primer seperti kitab suci dan teks-teks klasik. Kedua, seseorang individu perlulah memanfaatkan sumber-sumber khususnya dalam talian seperti forum, media sosial dan platform pembelajaran dalam talian. Kaedah ketiga iaitu berinteraksi dengan pengamal untuk meningkatkan pengetahuan seperti menghadiri kuliah atau perbincangan. Manakala kaedah keempat pula adalah menyertai kursus atau program pendidikan bagi menyediakan struktur pembelajaran yang lebih fokus. Kaedah mempertingkatkan pengetahuan setiap kepercayaan yang kelima ialah membentukkan kumpulan belajar bersama kawan-kawan yang berlainan kaum untuk berkongsi pengalaman,
berhujah topik yang berkaitan dan membincangkan sebarang soalan yang mungkin timbul. Langkah-langkah memupuk hubungan harmoni antara komuniti agama adalah membangunkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama. Melalui program pendidikan dan kesedaran tentang pelbagai agama seperti seminar, bengkel atau kempen pendidikan, masyarakat dapat belajar tentang ajaran, amalan dan nilai agama lain. Ini membantu menghapuskan andaian dan tanggapan salah tentang agama lain serta memupuk penghargaan terhadap kepelbagaian agama. Seterusnya, membangunkan kerjasama dan kolaborasi antara komuniti agama. Dengan menghormati perbezaan dalam keyakinan, praktik dan tradisi agama, komuniti agama dapat bekerja sama dalam kegiatan amal bersama, proyek lingkungan atau program bantuan sosial. Mengiktiraf dan menghargai kepelbagaian agama sebagai aset berharga, membantu menghindari sikap perkauman atau penghakiman terhadap agama lain. Kesannya, hubungan antara komuniti agama dapat diperkukuh dan kepercayaan dapat berkembang. Langkah untuk memupuk hubungan harmoni antara komuniti agama yang ketiga ialah mengadakan aktiviti yang melibatkan pelbagai agama supaya dapat membina jambatan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, kita boleh mengadakan perayaan keagamaan bersama, mengunjungi tempat ibadat pelbagai agama atau menyertai acara keagamaan daripada pelbagai agama. Kesimpulannya, kajian ini membolehkan kami memahami tentang agama Islam, Buddha dan Hindu di Malaysia, mengenal pasti kaedah dan meningkatkan pengetahuan tentang setiap kepercayaan sebagai sumber ilmu dan juga menerangkan langkah-langkah dalam pemupukan hubungan harmoni di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Secara keseluruhannya, masyarakat Malaysia yang berbilang agama merupakan satu keistimewaan, maka kefahaman yang lebih baik antara satu sama lain diperlukan agar masyarakat Malaysia dapat hidup aman dan tenang.